Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Pagi ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah. Yang dimuliakan ahli jawatan kuasa pelaksana program di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati serta dikasihi sekalian. Jelas suara saya? Jelas? Bila jelas tak perlulah saya buka penutup muka, insya-Allah. Ya. Okey. Terlampau SOP. Terlebih SOP. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian. Biasa sembang dekat. Okey. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati sekalian, sebelum kita meneruskan bicara kita pada kali ini, terlebih dahulu kita ingin merenung beberapa ayat yang pernah kita bicarakan pada pertemuan lalu. Terutamanya saat kita berbicara mengenai perselisihan dan pertembungan yang terdapat di antara umat-umat terdahulu dan juga para rasul. Hal ini bersesuaian melalui firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada ayat 213. Yang mana saat berlaku perselisihan di antara mereka, lantas Allah Subhanahu wa taala membetulkan semula perselisihan itu dengan diutuskan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Hal ini juga bersesuaian melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini terdapat di dalam tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah yang berada di tangan kita. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda melalui hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata bayda annahum utul kitaba min qablina وأوتيناهم من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يعني يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غدا للنصارى. Arti daripada hadis itu melihat kepada perselisihan yang berlaku petikan daripada ayat 213. Sebelum itu tuan-tuan, ini sebagai ulangan yang pernah kita bicarakan pada pertemuan lalu. Kita hanya lihat terjemahan sahaja. Juzuk yang kedua muka surat 33 ayat 213. Artinya umat manusia pada awalnya bersatu yakni di dalam agama Allah, namun setelah itu berlaku perselisihan sehingga sebahagiannya menjadi sesat. Lalu Allah mengutuskan para nabi sebagai penyampai berita gembira yakni kepada mereka yang beriman dengan balasan syurga, dan pemberi ingatan yakni kepada mereka yang tidak beriman dengan balasan siksa. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang terkandung di dalamnya kebenaran untuk memberi jawapan kepada manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan janganlah orang-orang yang telah diberi yakni kitab yang berselisih faham setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka kerana kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah berikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi ayat ini dahulu kita pernah berbicara ayat yang menyatakan tentang penurunan wahyu lantaran daripada perselisihan yang berlaku di antara umat-umat terdahulu. Allah mengutuskan para nabi alaihi wassalatu wassalam bersama dengan mereka wahyu.
Hal ini juga selaras dengan hadis yang dibaca oleh saya sebentar tadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana pernah baginda alaihi salatu wasallam bersabda, kita, yakni umat baginda alaihi salatu wasallam adalah umat yang terakhir. Umat Rasulullah adalah umat yang terakhir. Manakala kita muncul adalah umat yang paling awal pada hari kiamat, yakni umat yang pertama yang akan dihisab di hadapan Allah adalah umat baginda. Walaupun kita adalah umat yang terakhir, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Manakala baginda alaihi salatu wasallam meneruskan bicaranya, kita, yakni umat Rasulullah adalah manusia pertama yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Di samping mereka itu, yakni umat-umat terdahulu, mereka dikurniakan kitab sebelum dari kalangan kita, umat-umat terdahulu. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada mereka hidayah petunjuk dengan apa yang mereka persisihkan daripada kebenaran. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengurniakan hari ini, yakni hari Jumaat, dengan sebab mereka perselisihkan. Kita pernah bicara dahulu pada awal surah Al-Baqarah. Hari Jumaat terdapat padanya perselisihan umat-umat terdahulu. Kita pernah cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam dengan sebab hari Jumaat berbalah. Sebab mereka ingin menjadikan hari Sabtu adalah hari kemuliaan, manakala penganut agama Kristian mereka ingin menjadikan hari Ahad sebagai hari kemuliaan buat mereka, dengan sebab hari Jumaat yang telah disyariatkan oleh Allah. Lalu baginda alaihi salatu wasallam menyatakan, maka Allah mengurniakan hidayahnya kepada kita manakala manusia mengikuti petunjuk, melihat kepada apa yang telah disyariatkan, iaitu hari Jumaat. Manakala keesokannya, yang hari Sabtu, menjadi hari kemuliaan buat penganut agama Yahudi, dan selepas daripada esok, yakni tulat, lusa, menjadi perayaan kepada penganut agama Kristian. Jadi melihat kepada hari Jumaat sahaja berlaku perselisihan pendapat di antara mereka. Ini melihat kepada hadis yang dibicarakan oleh kita. Jadi pada ayat yang kita bicarakan itu juga, kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, saya terus baca terjemahannya. Maka perselisihan yang berlaku di antara mereka pada hari Jumaat, manakala penganut agama Yahudi mereka mengambil hari Sabtu sebagai kemuliaan, dan Kristian mereka menjadikan hari Ahad, manakala Allah mengurniakan kepada umat Muhammad alaihi salatu wasallam ini dengan hari Jumaat. Dan di sana juga berlaku perselisihan pada kiblat. Hari Jumaat pun ada perselisihan. Sebab Yahudi nak hari kemuliaan buat mereka adalah hari Sabtu, Kristian nak hari Ahad. Begitu juga tentang soal kiblat. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, manakala Kristian mereka menjadikan timur adalah kiblat mereka, Yahudi menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat, manakala Allah mengurniakan kepada umat Muhammad ini kiblat seperti mana apa yang kita arahkan hari ini. Dan mereka juga berselisihan dalam solat. Tadi kiblat, kita berbeza dengan mereka melihat kepada syariat. Solat pun begitu, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Manakala ada dari kalangan mereka, yakni agama yang lain, yang mana solat mereka hanya rukuk tidak sujud, dan ada dari kalangan mereka yang hanya sujud tidak rukuk. Berbeza solat kita dengan mereka. Dan ada dari kalangan mereka yang solat sedang mereka bercakap, dan ada dari kalangan mereka solat dalam keadaan berjalan. Ini di antara perselisihan di antara kita dan juga mereka. Beza kita dengan mereka. Manakala Allah mengurniakan petunjuk kepada umat ini dengan petunjuk yang benar, berbeza kita dengan mereka. Kemudian kata Imam Ibn Katsir, dan begitu juga perselisihan dalam bab puasa. Maka ada dari kalangan mereka yang berpuasa hanya separuh hari, dan ada dari kalangan mereka hanya berpuasa melihat kepada sebilangan daripada makanan. Kan, puasa sayur, dia makan sayur je, puasa tak makan daging, ini juga terdapat. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengurniakan petunjuk kepada umat ini, begitu juga perselisihan di antara mereka tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yahudi berkata Ibrahim itu adalah penganut agama Yahudi. Kristian berkata Ibrahim itu adalah penganut agama Kristian. Manakala Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ibrahim itu adalah Hanif, Muslim, yang pernah kita bicarakan dahulu. Manakala Allah mengurniakan petunjuk kepada umat ini, dan mereka juga berselisih pendapat tentang Isa alaihi salatu wassalam. Yahudi mendustai tentang Isa, yang mana mereka berkata dengan ungkapan yang tidak benar tentang ibunya. Yahudi kata apa tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga ibunya? Pernah kita cerita dahulu tuan-tuan, siapa ingat? Ibu-ibu. Apa kata Yahudi tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga Maryam?
Apa kata mereka tentang Maryam? Ya, yang mana mereka mengaitkan Maryam itu dengan sundal jalang yang pernah kita ceritakan dahulu. Ini di antara ungkapan pendustaan mereka kepada Isa dan juga ibunya. Manakala Kristian pula berselisihan pandangan. Mereka berkata Isa itu adalah Tuhan yang Esa, manakala ibunya itu juga dikaitkan dengan Tuhan yang kedua. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengurniakan petunjuk kepada umat Muhammad ini dengan kebenaran. Ini di antara perselisihan di antara kita dengan mereka, manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk mengiyakan dan membenarkan petunjuknya. Kemudian, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, terus kita pergi pada ayat yang berikutnya 214. Selepas kita berbicara tentang perselisihan yang terjadi di antara umat-umat terdahulu manakala Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membetulkan semula keadaan. Ayat 214. Seperti mana biasa, kita akan sama-sama membaca petikan daripada ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم Okey, sekali lagi. Nampak slow je pagi ni. Tuan-tuan perempuan okey? Okey. Okey. Saja saya datang lambat supaya tuan-tuan perempuan sempat sarapan. Okey. Sekali lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه sekali lagi. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
Sekali lagi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Kemudian muka surat 34. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم sekali lagi وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Kemudian ayat terakhir, ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi قل قتال فيه كبير. Okay. Ra di sini ra tebal ataupun ra nipis? Ra tebal ataupun ra nipis tuan-tuan, perempuan? Ya, kenapa kita kata ra nipis? Kenapa? Sebab apa? Ya, kita waqaf di sini dengan huruf ra, secara tidak langsung ra di sini adalah ra dengan berbaris sukun mendatang. Manakala sebelumnya huruf ya berbaris sukun. Kemudian sebelum ya huruf ya berbaris sukun, sebelum ya berbaris di bawah. Jadi secara tidak langsung ianya dibaca dengan nipis. Sekali lagi. Qul qitalu fihi kabir. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله
والفتنة أكبر من القتل. Qatl. Nyatakan dengan huruf lam, pastikan lam itu disebut dengan nyata. Dan nyatakan dengan makhraj lam. Okey tuan-tuan, perempuan, di manakah makhraj huruf lam? Di mana? Makhraj huruf lam iaitu kita gerakkan lidah kita sehingga hujung langit atas bersentuhan dengan umbi gigi atas. Qatl. Okey, sekali lagi. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Pastikan lidah kita parking di situ. Makhraj lam yang saya nyatakan tadi. Qatl. Mulut kita buka, kemudian kita gerakkan lidah kita sehingga hujung langit atas bersentuhan umbi gigi atas. Sekali lagi saya baca. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Kita teruskan. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. Sekali lagi. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Seterusnya kita lihat terjemahan daripada ayat-ayat yang sama-sama kita baca sebentar tadi. Bermula daripada ayat 214. Atau adakah kamu berfikir bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepadamu yakni ujian seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diuji yakni dengan pelbagai ujian, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, bilakah datangnya pertolongan daripada Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu yakni Muhammad tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Katakanlah, apa-apa harta sahaja yang kamu sedekahkan hendaklah diperuntukkan kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang bermusafir, dan semua kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Diwajibkan ke atasmu berperang walaupun kamu tidak menyukainya. Boleh jadi kamu membencikan sesuatu,
padahal ia baik bagimu dan boleh jadi kamu sukakan sesuatu, tetapi ia tidak baik buatmu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah yakni dosa besar. Tetapi menghalang, iaitu orang daripada jalan Allah ingkar kepadanya, yakni menghalang daripada memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya lebih besar, yakni dosanya pada pandangan Allah. Sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Mereka tidak akan berhenti memerangimu sehingga kamu murtad, yakni keluar daripada agamamu jika mereka sanggup. Barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka segala amalan mereka di dunia dan di akhirat itu sia-sia, dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, kembali kita merenung bermula daripada ayat 214. Jadi pada ayat 214 seperti mana yang kita baca sebentar tadi, yang mana ayat ini secara umumnya menyatakan kepada kita tentang ujian dan jangan kita menyangka kita akan dimasukkan ke dalam syurga sedangkan kita belum diuji. Jangan kita sangka kita akan dimasukkan ke dalam syurga sedangkan kita belum diuji. Walaupun ayat ini diturunkan kepada baginda alaihi salatu wasallam dan juga para sahabat. Manakala ayat ini juga merangkumi sekalian umat baginda alaihi salatu wasallam. Yang mana kita pasti akan diuji dan jangan terlalu kita menyangka awal kita akan dimasukkan ke dalam syurga sedangkan kita belum diuji oleh Allah. Jadi secara umumnya ayat yang kita bacakan tadi kita faham. Kita lihat semula tuan-tuan sebelum kita masuk berbicara melihat pandangan daripada Imam Ibn Kathir. Atau adakah kamu berfikir bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepadamu yakni ujian seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan ujian sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersama mereka berkata, bilakah datangnya pertolongan daripada Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayat jelas. Cuma di sini tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, kita lihat pada poin yang pertama. Pada poin, atau adakah kamu berfikir bahawa kamu akan dimasukkan ke dalam syurga? Di sini Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan sebelum kalian diuji dan ditimpa seperti mana apa yang pernah berlaku sebelum dari kalangan kalian daripada umat-umat terdahulu. Maknanya jangan terlalu kita bersangka dan menyangka kita akan dimasukkan ke dalam syurga sedangkan kita belum diuji seperti mana apa yang pernah berlaku kepada umat terdahulu. Itu pada poin yang pertama. Pada poin yang kedua, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu seperti mana apa yang pernah dialami oleh umat-umat sebelum dari kalangan kalian. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diuji dengan pelbagai ujian. Di sini Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan jenis-jenis ujian yang ditimpakan kepada umat terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala memberi rangsangan kepada kita pada ayat ini dan juga ianya teguran buat kita. Yang mana kita ini terlalu menyangka kita ini di kalangan penghuni syurga sedangkan kita belum diuji oleh Allah. Jadi di sini Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan di antara jenis-jenis ujian yang pernah ditimpakan kepada umat terdahulu, di antaranya penyakit-penyakit. Dan di antaranya juga kesakitan yang lain, musibah dan juga cubaan hidup yang pernah menimpa umat terdahulu. Dahulu kita pernah berbicara tentang Nabi Musa AS dan juga kaumnya. Saat mereka berhadapan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala penyakit. Penyakit apa ditimpakan kepada umat Nabi Musa dahulunya tuan-tuan? Perempuan, apakah penyakit yang ditimpakan kepada umat Nabi Musa AS dahulunya? Di antaranya kutu yang pernah kita ceritakan dahulu, dan di antara penyakit-penyakit yang lain pernah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Ini juga di antara ujian dan juga musibah buat mereka. Manakala di sini Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan pada ungkapan kemelaratan dan penderitaan. Jadi di sini kata Imam Ibn Katsir rahimahullah nukilan daripada Muqatil Ibn Hayyan, kemelaratan di sini adalah kemiskinan. Manakala penderitaan di sini
adalah kesakitan yang pernah dilalui oleh umat-umat terdahulu. Mereka berhadapan dengan rintangan dan juga kesakitan. Hal ini tuan-tuan, perempuan dan rahmat sekalian, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Satu pengisahan yang pernah dikisahkan oleh baginda alaihi salatu wassalam, berbicara tentang ujian yang pernah ditimpakan kepada umat terdahulu. Daripada Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa mutasawwidun burdatan lahu fi dhillil ka'bati. Qulna lahu ala tastansiru lana ala tad'u Allah lana. Qala kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu lahu fihi fayuja'u bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Ceritanya tuan-tuan, jadi pada ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita, jangan kita menyangka kita akan dimasukkan ke dalam syurga sedangkan kita belum diuji seperti mana apa yang pernah ditimpakan kepada umat terdahulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Khabbab ibn al-Arat, pernah baginda alaihi salatu wassalam meriwayatkan dalam peristiwa ini tuan-tuan. Khabbab dia pernah jumpa Rasulullah, lalu dia mengadu kepada baginda alaihi salatu wassalam. Sedang Rasulullah ketika itu kita kata menggunakan selendangnya dan menjadikan ianya sebagai bantal. Samping baginda alaihi salatu wassalam berada di bawah naungan Kaabah, ialah Kaabah, teduhan Kaabah. Rasulullah berada di situ, Rasulullah berbaring sambil selendang Rasulullah dijadikan sebagai bantal. Ketika itu, lalu Khabbab bin al-Arat datang jumpa Rasulullah. Lalu dia berkata kepada baginda alaihi salatu wassalam, ala tastansiru lana ala tad'u Allah lana. Hai Rasulullah, tak boleh ke engkau berdoa kepada Allah supaya diberikan kemenangan kepada kita? Wahai Rasulullah, kau berdoalah kepada Allah kepada kita supaya diberi kemenangan. Ini kata sahabat kepada Rasulullah. Saat itu mereka berada di kota Mekah. Sejarah kota Mekah cukup panjang. Apa yang dialami oleh Rasulullah dan juga para sahabat, mereka berhadapan dengan situasi sukar. Jadi keadaan ini keadaan yang menyempit tuan-tuan, perempuan, membuatkan sahabat tadi datang jumpa Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah, tak boleh ke kau berdoa kepada Allah supaya diberikan kemenangan? Tak boleh ke? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, mereka berhadapan dengan situasi yang cukup genting. Lalu Rasulullah bersabda kepada mereka dengan ceritanya, dahulunya terdapat lelaki dari kalangan mereka sebelum dari kalangan kalian, maknanya umat-umat terdahulu, dikorek bumi, lalu dicampak mereka itu ke dalam bumi, lalu didatangkan gergaji dan digergaji badan mereka. Pasal cerita semula, umat terdahulu digali parit, dicampak ke dalam parit, kemudian digergaji badan mereka di situ, hinggakan badan mereka terbelah dua. Sedikit pun tidak membuatkan mereka ini berpaling daripada agamanya, tak membuatkan mereka murtad. Kemudian Rasulullah juga berbicara, dan juga ada dari kalangan mereka didatangkan gergaji dan juga sikat, disisir tubuh badan mereka hinggakan bercerai daging daripada tulangnya. Juga tidak membuatkan mereka ini berpaling daripada agamanya. Rasulullah cerita semula umat terdahulu. Dan demi Allah, agama ini akan disempurnakan. Maknanya aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian seperti mana apa ditimpa kepada umat terdahulu. Urusan ini sehinggalah seorang yang berkelana daripada Sana'a ke Hadramaut, dia tidak takut melainkan Allah, ataupun seorang pengembala takutnya kepada serigala, dan tetapi kalian ini terlalu gopoh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kembali kita berbicara tentang hadis ini tuan-tuan perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Khabbab bin al-Arat radhiyallahu taala anhu. Ceritanya tak kala mereka berhadapan dengan ujian, mereka berhadapan dengan azab dan siksaan daripada kufar Quraisy. Lalu mereka datang mengadu kepada Rasulullah dengan apa yang ditimpa kepada mereka hari itu, supaya Rasulullah berdoa kepada Allah untuk dipermenangkan mereka.
Lalu Rasulullah membangkitkan kepada mereka pengisahan umat terdahulu. Tuan-tuan, ini juga di antara teknik bagaimana dan kita melihat penyampaian Rasulullah cukup berkesan. Mereka berada dalam keadaan tertekan, Rasulullah kembali merawat mereka dengan cerita terdahulu supaya ianya memberi rangsangan. Contoh, tuan-tuan, hari ini kita berada dengan kenikmatan dan juga keamanan. Untuk menjiwai keamanan yang kita kecapi hari ini, saya membangkitkan semula pengisahan pejuang-pejuang kemerdekaan dahulu. Saya cerita mula kepada tuan-tuan perempuan, apa perasaan kita? Jadi perasaan kita teruja. Perasaan kita, kita merasakan lemahnya kita ni jika dibandingkan dengan mereka dulu sampai bergadai nyawa untuk memerdekakan tanah air kita, nenek moyang kita dulu. Bila kita cerita tentang perjuangan mereka, apa kita rasa? Kita rasa kita ni jauh sangat dengan dia orang. Ujian yang menimpa kita hari ni, kita dah rasa berat, rupa-rupanya dia orang dulu lebih berat. Jadi Rasulullah kembali mengisahkan semula umat terdahulu kepada para sahabatnya. Mereka dulu digali parit, dicampak di situ, kemudian digergaji sehingga terbelah dua. Diambil sikat dan disisir tubuh badan mereka hingga memisahkan daging daripada tulangnya. Terus cerita semula. Langsung tidak membuatkan mereka tergelincir daripada agamanya. Tuan-tuan, apa yang kita rasa daripada cerita Rasulullah? Tuan-tuan, kita rasa kita ni kerdil ke tak? Pengorbanan kita jika dibandingkan dengan umat terdahulu. Kerdil sangat Ustaz. Mereka sampai kena bunuh begitu, langsung tidak membuatkan mereka berpaling daripada agama Allah. Ini bezanya mereka. Jadi Rasulullah kembali membangkitkan semula. Jadi di akhir pengisahan tadi, apa kata Rasulullah kepada Khabbab bin al-Arat? Dan tetapi kalian ini terlalu bergabah-gabah, nak cepat. Ini di antara teguran Rasulullah SAW. Sebab permintaan daripada Khabbab supaya Rasulullah berdoa kepada Allah dipermenangkan mereka. Jadi teguran yang terakhir dari poin tadi dan penceritaan Rasulullah, dan tetapi kalian terlalu bergabah-gabah. Ini melihat kepada ungkapan Rasulullah SAW. Ustaz, kami tak faham. Secara umumnya kisah tadi kami faham, tapi di sana terdapat beberapa poin yang kurang jelas, iaitu melalui ungkapan baginda SAW, dan demi Allah agama ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah seorang yang menempuh perjalanan daripada Sana'a ke Hadramaut tidak takut melainkan Allah, dan pengembala tidak takut ke atas serigala. Apa ni Ustaz? Kami tak faham. Apa ceritanya tuan-tuan? Jadi cerita ini yang mana Rasulullah SAW menyatakan kepada kita selepas Rasulullah menyebut tentang kesukaran tadi, lalu baginda SAW menyatakan urusan agama Allah Subhanahu wa taala ini akan disempurnakan oleh Allah. Pancaroba, pertembungan di antara kedua pihak, golongan yang baik berhadapan golongan yang tadi, sehinggalah seorang yang berkelana daripada Sana'a ke Hadramaut tidak takut melainkan Allah. Apa cerita pula Ustaz Sana'a ke Hadramaut? Sana'a di mana tuan-tuan? Sana'a di mana? Sana'a di mana? Hadramaut di mana? Di Yaman juga. Jadi kenapa Rasulullah mengaitkan seorang yang berkelana daripada Sana'a ke Hadramaut tidak takut melainkan Allah? Tuan-tuan, keadaan itu belum lagi berlaku. Yang mana Rasulullah memberi jaminan agama ini akan disempurnakan oleh Allah, sehinggalah akan tiba satu zaman kelak yang mana seorang itu apabila ia bermusafir, berkelana daripada Sana'a ke Hadramaut tidak takut melainkan Allah. Zaman itu belum tiba. Kenapa? Jika hari ini sebagai contoh, ataupun zaman-zaman sebelum ini, mereka berhadapan dengan situasi yang sukar. Baik binatang buas, baik perompak jalanan, apa semua, belum tiba zaman ini. Adapun ungkapan daripada baginda SAW, ianya pasti akan tiba. Pasti akan tiba zaman itu yang mana manusia berhadapan dan diselubungi dengan keamanan. Langsung tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pengembala kambing tidak takut dengan kehadiran serigala. Ini akan tiba satu zaman itu. Jadi dalam perkara ini Rasulullah SAW menyatakan tentang rangsangan kepada kita dibangkitkan pengisahan umat terdahulu saat mereka berhadapan dengan kaum mereka, ada yang dibunuh, ada yang digergaji, ada yang disisir tubuh badannya hinggakan daging dan juga tulang terpisah. Langsung tidak membuatkan mereka ini berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat semula ayat tadi, saya baca semula. Atau adakah kamu berfikir bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu? Seperti apa tuan-tuan ujian umat-umat terdahulu?
Dalam hadis tadi, seperti apa? Digergaji tuh badannya terbelah dua. Di antaranya disisir tuh badan dia hinggakan bercerai daging daripada tulangnya. Kemudian, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diuji dengan pelbagai ujian. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersama mereka berkata, bilakah datangnya pertolongan daripada Allah? Ini dalam cerita tadi siapa yang kata? Dan cerita tadi, dan cerita hadis yang diriwayatkan tadi. Seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak bolehkah engkau berdoa kepada Allah supaya dipermenangkan kita? Siapa yang berkata tadi? Ya, siapa nama? Bukan Kebab, tuan-tuan. Khabbab. Bukan Kebab, jangan salah. Khabbab nama sahabat itu. Khabbab ibn al-Arat, seorang sahabat Rasulullah yang terkenal, popular dia, Khabbab ibn al-Arat. Orang kita nak pergi mudah aja. Kan nak pergi mudah dia, Ustaz. Ingat Kebab, ingatlah dia, bukan Kebab, Khabbab. Jadi dia datang tadi dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak bolehkah engkau berdoa kepada Allah supaya diberikan kemenangan? Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menukilkan semula pengisahan yang berlaku di antara sahabat itu dan juga baginda Ali salatu wassalam, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Manakala Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ketenangan kepada mereka dan menurunkan ketenangan kepada mereka, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Hal ini juga pernah kita bicarakan dalam peristiwa-peristiwa dahulunya saat mereka diwajibkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Kemudian kita lihat pada ayat berikutnya, ayat 215. Ayat 215. Sebelum kita melangkah pada ayat berikutnya, ada persoalan tak pada ayat tadi? Ada persoalan? Jika tidak ada soalan, terus kita pergi pada ayat 215. Artinya, mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Katakanlah, apa-apa harta sahaja yang kamu sedekahkan, hendaklah diperuntukkan kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang bermusafir. Dan semua kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati sekalian, ayat ini juga adalah ayat yang jelas. Kita faham secara umumnya ayat ini menyatakan tentang infak, yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga menggariskan kepada kita golongan yang berhak terutamanya menerima infak kita. Siapa mereka, tuan-tuan? Siapa? Ibu bapa. Ibu bapa. Kemudian kaum kerabat. Siapa lagi? Anak-anak yatim. Siapa lagi? Orang-orang miskin. Siapa lagi? Orang yang bermusafir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggariskan golongan yang paling berhak menerima pemberian kita. Di sini Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan, nukilan daripada Muqatil Ibn Hayyan mengaitkan ayat ini berbicara tentang nafkah yang sunat. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tadi yang berhak menerima sedekah kita terutamanya kedua ibu bapa, anak yatim, orang miskin dan orang musafir. Ayat ini menyatakan kepada kita tentang sedekah sunat, tentang nafkah yang disunatkan kepada kita. Manakala Imam As-Suddi rahimahullahu taala, ayat ini dinasahkan, tidak digunakan lagi hukumnya selepas penurunan ayat zakat. Ini pandangan daripada Imam As-Suddi rahimahullahu taala. Apapun di sini, tuan-tuan, perempuan, melihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh baginda Ali salatu wassalam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala daripada Kulayb ibn Manfa'ah an jaddihi annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah man abarru qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yalidhaka haqqun wajibun wa rahimun mawsulah. Ceritanya, tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan tadi daripada Kulayb ibn Manfa'ah, daripada atuknya, sesungguhnya dahulunya dia pernah datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak untuk aku lakukan kebaikan? Lalu baginda alaihi salatu wassalam bersabda kepadanya, ibu kamu dan ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara lelakimu dan mereka yang berada di bawah tanggunganmu. Ianya menjadi satu hak yang wajib dan juga semestinya silaturahim itu disambungkan. Jadi pada hadis ini Rasulullah menggariskan tentang golongan-golongan yang berhak kepada kita untuk melakukan kebaikan. Di antara kebaikannya, kita berinfak, kita bersedekah untuk kepada mereka.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala daripada Tariq Ibn Muharibi, pernah ia menyatakan qadimna al-Madinata fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'imun 'ala al-minbar yakhtubun nasa wa huwa yaqulu yadul mu'til 'uya wabda biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka mukhtasar. Hadis diriwayatkan daripada Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala daripada Tariq Al-Muharibi, pernah dia berkata, apa katanya? Tak kala Rasulullah tiba ke kota Madinah, kata dia kembali mengisahkan peristiwa saat Rasulullah tiba ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dengan berpidato kepada orang ramai dengan ungkapan baginda, tangan yang memberi, iaitu tangan yang di atas itu, tangan memberi adalah tangan yang di atas, dan mulalah tuan-tuan pemberian kita kepada mereka yang bawah ditanggungjawab kita. Itu adalah sedekah yang paling afdal. Kita mulakan kepada mereka yang bertanggungjawab di bawah kita. Siapa? Ibu kamu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, kemudian mereka yang di bawah, kemudian mereka yang di bawah. Apa makna? Makna hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan tentang sedekah. Sedekah yang paling afdal tuan-tuan perempuan kepada siapa? Kepada siapa? Rasulullah menggariskan kepada ibumu. Rasulullah mula dengan ibu dulu. Ini menunjukkan kepada kita martabat seorang ibu itu jika dibandingkan dengan seorang ayah, yang mana lebih tinggi? Ya, betul. Hal ini pernah seorang sahabat datang jumpa baginda alaihi salatu wassalam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak kepadaku untuk menjadi sahabatku? Rasulullah menggariskan kepada dia ummuk, mak kamu. Dia bertanya lagi, kemudian wahai Rasulullah, siapa? Rasulullah kata lagi, mak kamu. Dia tanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Ibu kamu. Kali ketiga. Kemudian kali keempat barulah baginda alaihi salatu wasallam menyatakan thumma abak, kemudian ayahmu. Bukan ingin merendahkan martabat Tuan Haji, tak? Bukan Tuan Haji. Bukan. Hadis ini Rasulullah menggariskan tentang kelebihan yang ada pada seorang ibu, jika dibandingkan dengan apa yang ada pada seorang ayah. Jadi saat kita berinfak, yang terbaiknya kita memulakan infak kita kepada ibu kita, kemudian kepada ayah kita, kemudian siapa lagi? Ibu, ayah, siapa lagi tuan-tuan? Ya, saudara perempuan. Rasulullah mula dengan saudara perempuan dulu, kemudian saudara lelaki. Ustaz, ini satu diskriminasi. Kata pejuang hak kebebasan, kata hak pejuang kemanusiaan, apa ni mula dengan perempuan dulu, kenapa tak lelaki? Tuan-tuan, ini adalah garis panduan daripada Rasulullah, dan ini juga adalah syariat, yang mana kita mesti mulakan kepada golongan perempuan. Kenapa perempuan? Ya, sebab dia orang lebih lemah, kemudian dia orang lebih memerlukan, sehingga akhirnya lah ini melihat garis panduan yang dinyatakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata, kemudian mereka yang di bawah. Siapa lagi? Bawah daripada adik-beradik kita, siapa lagi tuan-tuan? Kaum kerabat, anak saudara, cucu saudara, cucu kita. Jadi mereka ini di antara golongan yang terbaik untuk kita bersedekah. Adapun ayat ini seperti mana apa yang dibicarakan tadi oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, pandangan daripada Muqatil, Imam Muqatil rahimahullahu taala mengaitkan ayat ini berbicara tentang sedekah tatawwu', sedekah sunat. Sedekah sunat ini melihat garis panduan yang telah dinyatakan oleh baginda alaihi salatu wasallam. Ustaz, kejap soalan. Kenapa Rasulullah tak kata isteri? Betul tuan-tuan? Ya, sebab itu adalah satu kewajipan. Itu adalah satu kewajipan kepada kita untuk kita beri kepada mereka. Manakala Rasulullah hanya menggariskan seperti mana apa yang dibangkitkan tadi tentang golongan yang disunatkan kepada kita yang terbaik, seperti mana apa yang digariskan oleh Rasulullah. Okey. Kemudian tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, kita lihat semula ayat tadi. Ayat tadi adalah ayat yang cukup jelas yang kita lihat semula. Mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Katakanlah, apa-apa harta sahaja yang kamu sedekahkan hendaklah diperuntukkan kepada kedua ibu bapa. Menunjukkan peranan kedua ibu bapa cukup tinggi dalam agama. Kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang bermusafir. Kemudian
dan semua kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, di sini juga tidak banyak dibicarakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, cuma beliau menguatkan pandangannya tadi dengan hadis yang kita bicarakan tadi. Manakala poin yang terakhir pada ayat 215, dan semua kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah sahaja yang mengetahui. Apa jua sahaja yang tercetus daripada kalian daripada perkara-perkara yang baik, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Pasti ia akan membalas kepada kalian dengan demikian itu, dengan ganjaran-ganjaran yang baik. Maka sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang pun, walaupun seberat zarah sekalipun, Allah tidak akan menzalimi. Jadi Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui walaupun kita tak upload di Facebook. Faham tak tuan-tuan? Abang Long bila dia beri kepada mak je mesti dia upload punya alhamdulillah. Abang Long. Abang Long, orang nampak macam kita dalam adik-beradik kami 10 orang ni ustaz, nampak macam saya je tak pernah beri kat mak saya. Makcik, sabar. Tuan Haji, sabar. Dengan apa yang kita lakukan, Allah je tahu. Walaupun kita ni bukan jenis kaki upload, tapi kita beri. Kita beri pada mak kita, kita beri kepada ayah kita. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita keluarkan. Bahkan kata imam tadi, maka sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Allah tahu dengan apa yang kita keluarkan. Tapi ustaz, saya kena cerita juga ustaz, nanti Abang Long tak tahu. Orang kita. Kan nanti Abang Long tak tahu pula. Abang Long tak tahu pula apa yang saya beri kepada mak. Ini terpulang kepada kita, apapun apa jua yang kita lakukan, ianya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik apa yang ada di sisi Allah itu adalah yang terbaik. Kemudian kita pergi pada ayat yang berikutnya, ayat 216. Jadi ayat ini juga, ayat tadi tidak banyak dibicarakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah taala. Jadi melihat kepada ayat tadi adalah ayat yang cukup baik untuk kita. Kemudian kita lihat pada ayat 216. Kita lihat terjemahannya. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Okay, tuan-tuan. Selepas Allah Subhanahu wa taala cerita tentang umat-umat terdahulu, mereka diuji dengan ujian. Dikaitkan oleh Rasulullah, ada dari kalangan mereka yang digergaji tubuh badannya hingga terbelah dua. Ada dari kalangan mereka yang disisir sehingga bercerai daging daripada tulangnya. Cerita umat terdahulu. Selepas cerita itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sedekah. Apa ni ustaz? Cerita tentang ujian, cerita tentang apa yang berlaku kepada umat terdahulu, kemudian Allah cerita tentang sedekah, kemudian Allah kembali berbicara tentang perjuangan dan juga peperangan. Apa ni? Ayat cerita tentang perjuangan, kemudian infak, kembali semula kepada perjuangan. Menunjukkan kepada kita, infak ini tidak ianya diperlukan semasa kita berjuang. Nanti kita akan kaitkan pada pengisahan-pengisahan tertentu. Kemudian kita lihat pada ayat 216. Sekali lagi tuan-tuan. Diwajibkan ke atasmu berperang walaupun kamu tidak menyukainya. Boleh jadi kamu bencikan sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu sukakan sesuatu tetapi ia tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tuan-tuan perempuan, adakah berperang ini wajib kepada kita? Wajib ke tak? Wajib atau tidak kepada umat Rasulullah? Wajib apabila tiba waktunya. Wajib apabila tiba masanya, melihat kepada keadaan. Melihat kepada ayat 216. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, tuan-tuan, kita perhatikan ayat ini. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, ini menunjukkan atas kewajiban daripada Allah taala kepada orang Islam supaya berjihad. Tuan-tuan, ayat ini adalah ayat kewajiban kepada mana-mana umat Islam, wajib dia berjihad. Wajib dia berjihad. Iaitu dia cuba menghalangi kejahatan musuh-musuh daripada mereka ini memasuki ruang lingkup agama Islam. Tuan-tuan, pandangan Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala boleh kita katakan pandangan yang keras dan tegas. Kita tengok, ayat ini menyatakan tentang kewajiban daripada Allah Ta'ala kepada umat Islam supaya berjihad, supaya mereka ini mencegah kejahatan musuh-musuh daripada mereka memasuki daerah Islam. Manakala Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, ini ungkapan daripada Imam Az-Zuhri, jihad itu adalah satu kewajipan bagi setiap individu
bagi mereka yang berhadapan dengan peperangan ataupun mereka yang duduk. Orang duduk pun kena jihad juga. Manakala seorang yang duduk itu tidak berjihad, maka hendaklah ia menolong apabila diminta kepadanya untuk menolong. Faham tak tuan-tuan? Kita kena bersedia. Sebagai contoh negara kita, contohlah satu negara itu berhadapan dengan contoh negara kita lah, berhadapan dengan situasi genting dan memerlukan bantuan daripada rakyat. Kewajipan kepada kita untuk membantu katanya. Maka kewajipan kepada seorang yang duduk itu, sekiranya diminta supaya untuk menolong, wajib dia menolong. Dan apabila diminta supaya ia menghulurkan pertolongan, kewajipan kepadanya menyaut seruannya. Dan sekiranya diarahkan kepadanya untuk pergi, yakni untuk pergi berjihad, kewajipan kepadanya untuk pergi berjihad. Dan sekiranya tidak mendorong keadaan yang berhajat, maka dia boleh duduk saja. Apa makna tuan-tuan? Jadi di sini Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala menggariskan kepada kita, jika tiba kepada kita saat untuk berjihad, ustaz, saya ni ustaz nak jalan pun dah tak larat. Tangga surau 4 anak tangga itu pun dah ambil masa 5 minit. Ini kita akan mungkin akan dibicarakan oleh asatizah kita, ustaz kita dalam bab fiqh. Apapun dalam perkara ini, secara umumnya kewajipan kepada kita untuk berjihad sekiranya ianya diseru. Ya ustaz, negara kita aman je, tuan, kita mesti bersedia. Bukan kita meletakkan tanggungjawab kepada mereka yang menjaga keselamatan dan keamanan semata, bahkan ia tetap menjadi tanggungjawab kita apabila ianya tiba. Bahkan dalam hadis baginda Ali sallallahu alaihi wasallam, hal ini pernah Rasulullah mengancam. Rasulullah pernah mengancam tuan-tuan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Artinya, siapa yang mati dan tidak dia berperang, tiba kepadanya kewajipan untuk berperang, dia mati, dia tidak berperang, dan langsung dia tidak berhasrat niat dirinya untuk berperang, apabila dia mati itu, kematiannya satu cabang daripada cabang kemunafikan. Maknanya Rasulullah mengancam lah, bila tiba kepada kita saat untuk berjihad, kita tak keluar. Negara kita berhadapan dengan musuh daripada luar, diwajibkan kepada rakyat jelata untuk bangun, kita buat tak tahu je. Tuan, berdosa. Kepada kita, saat itu kita hanya duduk, sedangkan kewajipan kepada kita untuk mempertahankan tanah air. Kemudian, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, melihat kepada hadis tadi, ada beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis tadi Rasulullah cerita kepada kita siapa yang mati dan dia tidak berperang dan tidak berhasrat dirinya untuk berperang, maknanya tidak ada niat dirinya untuk berperang, kematiannya satu cabang daripada cabang kemunafikan. Apa makna tuan-tuan? Di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengetengahkan beberapa persoalan. Di sini para ulama kita berselisihan pandangan. Siapa yang mampu untuk mendirikan solat pada awal waktunya, manakala ia mengakhirkan solatnya itu dan dia niat dia ingin mendirikan solat, dah masuk waktu zuhur, tak apalah, sempat lagi, asalkan 4:30, contoh 4 suku, nanti sempat lagi nak solat. Jadi dia niat dia akan mendirikan solat. Jadi sebelum itu dia meninggal dunia, tak sempat dia mendirikan solat. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala? Yang paling sahih dalam pandangan mazhab kita, seorang itu tidak berdosa jika solat. Tetapi jika dikaitkan dengan ibadah haji, berdosa baginya. Apa ni ustaz, kami tak fahamlah. Macam ni tuan-tuan, perempuan. Tadi tiba kepadanya waktu solat dan dia mengakhirkan waktu itu, dia mati, tidak berdosa kepadanya sebelum dia mendirikan solat, sedang waktu solat zuhur tadi masih dia berada pada waktu itu. Itu tentang solat. Dia hasrat nak solat apa semua, tak sempat solat, berlaku aksiden contoh, tidak berdosa kepadanya melihat kepada waktu yang masih ia ada ketika itu. Manakala haji, ustaz, kenapa pula haji ni berdosa? Apabila tiba kepadanya seruan dan tidak ada perkara yang menghalanginya, malangnya dia tidak mendirikan ibadah haji, ini satu dosa kepadanya. Ini melihat kepada pandangan yang diketengahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bahkan ada juga yang berkata tidak berdosa pada kedua-duanya, solat tak, haji pun tak.
sekiranya dia meninggal sebelum dia sempat mendirikan kedua-duanya. Okey. Kembali kita berbicara tentang ayat tadi. Kemudian tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, di sini, saat kita melihat semula, diwajibkan ke atasmu berperang walaupun kamu tidak menyukainya. Tuan-tuan, perang ni kita suka ke tak? Tuan-tuan, kita suka ke tak perang? Memang tak perang, tak suka tuan-tuan. Dan kita juga tidak disyariatkan supaya meminta. Aku rasa nak perang je, aku rasa nak... Tuan, jangan. Sebaliknya, apabila tiba saat itu, wajib kepada kita untuk berperang. Okay. Kemudian, di sini Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala melihat kepada kesukaran. Apa yang ada pada peperangan itu. Secara tidak langsung, ianya bukan sesuatu yang disukai oleh kita. Kemudian, boleh jadi kamu bencikan sesuatu padahal ia baik bagimu. Tetapi padahal ia baik bagimu. Boleh jadi kamu bencikan sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu sukakan sesuatu tetapi ia tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala pada poin yang kedua tuan-tuan. Pada poin yang kedua. Poin yang pertama, boleh jadi kamu bencikan sesuatu padahal ia baik bagimu. Ini tentang peperangan. Kita benci tentangnya. Padahal ia baik kepada kita, melihat kepada keadaan. Bila kita bangun menentang musuh, negara sebagai contoh, baik kita untuk kita? Baik kita untuk tanah air kita? Baik kita untuk keturunan kita? Secara tidak langsung ada kebaikannya. Manakala, padahal, boleh jadi yang kamu bencikan sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu sukakan sesuatu tetapi ia tidak baik bagimu. Kita suka sesuatu sedangkan ia tidak baik bagi kita. Apa ni Ustaz? Tak fahamlah. Kita suka tentang sesuatu dan ia tidak baik bagi kita. Secara umumnya ataupun tidak tuan-tuan. Hari ini kita suka ke tak kita belajar tuan-tuan? Kita boleh menghadiri majlis ilmu, kita boleh datang solat berjamaah. Kita suka ke tak? Tadi ayat tadi Allah kata boleh jadi apa yang kamu sukakan ia yang tidak baik bagi kamu. Tuan-tuan faham tak? Apa ni Ustaz? Kami pun tak faham lah. Okey, sebab itu kita perlukan kepada penafsiran. Di sini kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, ayat ini, perbicaraan ini adalah perbicaraan umum pada setiap. Sesungguhnya kemungkinan seseorang itu ia menyukai sesuatu. Kemungkinan. Sebaliknya apa yang disukai olehnya itu langsung tidak ada kebaikan dan juga maslahah. Faham tak tuan-tuan? Ini dikaitkan. Okay, tadi kita datang mendirikan solat berjemaah. Kita suka ke tak? Dan ada manfaat ke tak? Ada manfaat. Jadi tak termasuklah Ustaz. Tak termasuk dalam perkara itu. Kita suka tentang sesuatu dan ia tidak baik untuk kita. Kita suka memandu laju. Tuan Haji, 160. Potong kereta saya. Kita suka ke tak? Suka. Adakah ianya memberi manfaat kepada kita dengan pemanduan laju? Tak. Jadi ia yang Ustaz termasuk Ustaz dalam ayat tadi. Melihat kepada ungkapan Imam Ibn Katsir rahimahullah, kemungkinan melihat perkara ini ianya adalah perkara yang umum. Benda yang kita suka, sesuatu, sebaliknya ianya tidak ada manfaat dan tidak ada maslahah. Faham tak tuan-tuan? Itu maksudnya. Bukan makna Ustaz benda yang kita suka tak salah. Tak. Bukan itu. Benda yang kita suka dan ianya langsung tidak ada manfaat. Boleh faham tuan-tuan? Boleh? Jelas Tuan Haji? Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi ini melihat kepada pandangan. Maknanya Ustaz, sebab itu kita memerlukan kepada penafsiran. Ya. Kalau kita hanya baca saja terjemahan, kita pun salah anggap. Kita pun rasa setiap benda yang kita suka ni salah. Jangan. Bukan setiap benda yang kita suka salah. Bahkan sekiranya apa yang kita sukai dan ianya juga bertepatan dengan manfaat dan juga kemaslahatan, tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya sekiranya apabila kita menyukai sesuatu, sebaliknya ianya bertentangan dengan maslahah dan kemanfaatan. Itu yang menjadi kesalahannya. Hal ini dikaitkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Dan demikian itu daripada mereka duduk daripada berperang. Duduk saja pada perang. Duduk saja daripada berperang tuan-tuan. Seronok ke tak? Seronok ke tak? Memang seronok. Sebaliknya perkara ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tiba waktunya kita masih duduk sedangkan kewajipan kepada kita untuk berperang. Kemudian pada akhir ayat tadi, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.
Ayat ini menyatakan tentang pengetahuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat ayat 217. Jelas ayat tadi tuan-tuan? Ada persoalan? Ayat 217 ibu-ibu? Ayat 216 tadi? Ya. Kita pergi ayat 217. Kita lihat. Mereka bertanya kepadamu yakni Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi yakni orang daripada jalan Allah, ingkar kepadanya, yakni menghalang orang daripada memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya. Ini berlaku kepada siapa? Menghalangi orang masuk ke dalam Masjidil Haram dan mengusir penduduk kota Mekah. Siapa? Tuan-tuan perempuan bersama dengan saya? Tuan-tuan, okey. Sekali lagi kita baca. Kita baca dan kita lihat terjemahan. Kita lihat. Mereka bertanya kepadamu. Ayat 217. Mereka bertanya kepadamu yakni Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalang orang daripada jalan Allah, ingkar kepadanya, yakni menghalang orang daripada memasuki Masjidil Haram. Ini berlaku kepada siapa? Ya, Rasulullah dan juga para sahabatnya. Dan mengusir penduduk sekitarnya. Ini berlaku kepada siapa? Penduduk Mekah diusir daripada kota Mekah dengan sebab keislaman dan juga keimanan mereka. Siapa? Ya, Rasulullah dan juga para pengikutnya, para sahabat. Okey. Menghalang orang daripada memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya lebih besar dosanya pada pandangan Allah. Sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Mereka tidak akan berhenti memerangimu, yakni sehingga kamu murtad keluar daripada agamamu. Siapa mereka di sini tuan-tuan? Perempuan? Ya, kufar Quraisy dan mereka yang sewaktu dengan mereka. Tidak akan berhenti memerangimu sehingga kamu murtad daripada agamamu jika mereka sanggup. Barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya. Allah berbicara secara umum, siapa sahaja yang murtad daripada agamanya, keluar daripada Islam, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran. Apa ancamannya? Apakah baginya? Maka segala amalan mereka di dunia dan di akhirat itu sia-sia. Orang murtad tuan-tuan, baik mana dia mati dalam keadaan murtad, keluar daripada agama Islam, apa yang dikerjakan olehnya dahulu sia-sia belaka di hadapan Allah. Dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jelas tak ayat tadi tuan-tuan? Jelas tak maksud ayat tadi? Ya. Ayat ini juga adalah ayat yang jelas. Ayat ini juga adalah ayat yang jelas. Berbicara kepada kita tentang apa yang berlaku pada bulan haram, manakala pembunuhan yang berlaku pada bulan itu adalah pembunuhan yang besar. Tegahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu tuan-tuan perempuan, apakah bulan-bulan haram? Bulan-bulan haram ada berapa bulan? Ya, 4 bulan. Yang pertama? Ya. Ya, okey. Zulqa'dah, Zulhijjah, kita pergi pada belakang dulu. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian lepas Zulhijjah Muharram, dia pusing semula. Selepas daripada Muharram, Rajab. Ini 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan. Ustaz, apa simbolik ke-4 bulan di atas? Ke-4 bulan ini ditegah kepada kita untuk berperang. Nanti kita akan kaitkan tentang hukum yang berkait pada ke-4 bulan itu. Secara umumnya ke-4 bulan ini ditegah untuk berperang. Dan ianya juga adalah bulan yang penuh kemuliaan di sisi masyarakat Arab dahulunya. Mereka balah apa semua bila masuk bulan 4 bulan ni dia orang tak berperang. Walaupun mereka adalah kaum yang terkenal dengan berperang. Tiba saja bulan 4 bulan ini mereka tidak berperang. Di sini juga ada ceritanya tuan-tuan. Simbolik daripada ayat yang tadi kita bicarakan tentang pengharaman berperang di dalam 4 bulan di atas. Dalam hadis diriwayatkan oleh Jundab Ibn Abdillah, ceritanya seru saya terjemahkan melihat masa yang semakin mencemburui kita. Macam biasalah tuan-tuan, kita berhenti ikut time. Datang je tak ikut time. Berhenti. Kami pun tak kira ustaz. Kami tak kira waktu masuk, kami kira waktu keluar. Waktu keluar ustaz kena berhenti 12.30, 12.30. Kami tak kira. Tak apalah tuan-tuan. Kembali kita berbicara. Terus saya terjemahkan. Daripada Jundab Ibn Abdillah. Ceritanya tuan-tuan, perempuan, di sini ada 2 cerita. Saya ingin berbicara tentang kedua-dua ceritanya. Cerita yang pertama tentang ayat tadi.
yang mana Rasulullah SAW pernah mengutuskan sekumpulan daripada sahabatnya diketuai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ataupun Ubaidah bin Harith. Jadi ceritanya apabila ia diutus oleh baginda SAW, kemudian dia kembali semula jumpa Rasulullah dengan ada sedikit masalahnya. Lalu Rasulullah mengutuskan Abdullah bin Jahsh. Di samping itu Rasulullah mengirim bersama dengan Abdullah bin Jahsh dan juga bala tentera itu satu surat. Rasulullah mengarahkan kepada dia dengan satu surat, Rasulullah beri kepada dia. Dan diarahkan surat itu tidak dibuka apabila melainkan tiba pada tempat yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Jangan baca sehingga sampai ke sebuah tempat. Barulah kamu buka dan baca. Itu tak apalah. Jadi Abdullah bin Jahsh tiba ke tempat yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Lalu dia pun bukalah surat itu. Dia pun buka. Lalu baginda pada surat itu tertera, la tukrihanna ahadan 'ala as-sayri ma'aka min ashabik. Surat itu dibaca kepada bala tentera dia. Dia kan ketua. Dia bacalah surat daripada Rasulullah seperti apa yang dimaklumkan. Apabila tiba tempat ini, dia pun baca. Dia baca. Di antara isi kandungan surat itu, jangan kamu memaksa seorang pun dari kalangan mereka yang berjalan bersama dengan kamu daripada sahabatmu. Maknanya surat ini menyatakan kepada mereka jangan ada paksaan. Artinya siapa yang rasa terpaksa boleh pulang semula. Kami nak teruskan perjalanan. Siapa yang rasa terdesak, terpaksa, berat hati boleh balik. Kami nak teruskan perjalanan seperti mana apa yang diarahkan. Lalu ada mereka yang berpaling. Dua orang lelaki berpaling. Yalah, arahan surat itu kata jangan mendesak, jangan memaksa. Jadi mereka ni yang rasa terpaksa, dia orang balik, dua orang. Jadi golongan tadi, Abdullah bin Jahsh, saat dia meneruskan perjalanan dan dia bertemu dengan golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Lalu terjadilah peperangan. Maka terbunuhlah Ibnul Hadrami, seorang musyrikin. Terbunuh. Dan mereka berjaya membunuhnya pada hari itu. Adapun pembunuhan ini berlaku dan sampai kepada kufar Quraisy kesamaran mengenainya. Kufar Quraisy kata, apa ni Muhammad membunuh dalam bulan haram? Faham tak tuan-tuan? Apa ni? Bulan haram pun langgar juga. Sedangkan di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengaitkan peristiwa itu berlaku pada Jumadil Akhir, bukan Rajab. Musyrikin kata pembunuhan itu berlaku pada bulan Rajab. Bulan Rajab di antara 4 bulan haram yang ditegah untuk membunuh, untuk berperang. Jadi sekarang mereka mengaitkan kematian Ibnul Hadrami itu di dalam bulan haram. Boleh faham tuan-tuan? Ini cerita yang pertama. Okey, cerita yang kedua. Ceritanya seakan tadi, manakala ianya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Ceritanya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang ayat tadi, tentang ayat yang dikaitkan dengan berperang pada bulan haram, iaitu ceritanya saat Rasulullah mengirim 7 orang sahabatnya. Di antara mereka Abdullah bin Jahsh, di antara mereka Ammar ibn Yasir, di antara mereka Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah, di antara mereka Sa'ad bin Waqqas, di antara mereka Utbah ibn Ghazwan, dan di antara mereka Suhail ibn Baydah dan juga Amir ibn Fuhairah, dan juga Waqid ibn Abdullah Yarbu'i. Jadi ceritanya tuan-tuan, macam tadi juga diketuai oleh 7 orang sahabat Rasulullah yang turut serta bersama dengan Abdullah bin Jahsh. Jadi dikirim bersama dengan Abdullah bin Jahsh surat. Diarahkan kepada Rasulullah supaya mereka tiba ke tempat yang bernama Batnu Malal. Di situ. Jadi apabila di tempat yang dimaksudkan itu tiba, dia pun buka surat. Pada isi kandungan surat itu, ansir hatta tanzila batna nakhlah. Kau mesti teruskan juga perjalanan sehinggalah tiba ke tempat batn nakhlah. Sampai ke situ. Lalu Abdullah bin Jahsh mewawarkan perkara ini kepada para sahabatnya, kepada bala tentera yang turut serta bersama dengannya. Apa kata dia? Siapa yang menginginkan kematian, maka dia boleh turut serta bersama dengan kami. Dan siapa yang ingin pulang, boleh balik semula. Boleh balik. Lalu mereka meneruskan perjalanan mereka sehinggalah mereka bertemu dengan musyrikin.
di antara mereka yang terbunuh tadi, dan berlakulah pertempuran dan terbunuh Ibnul Hadrami seorang musyrikin. Terbunuh. Manakala para sahabat tadi, mereka mengecapi harta rampasan perang yang pertama di dalam Islam pada ketika itu. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Cerita ini ada di kalangan mereka tadi, golongan musyrikin yang sempat lari, tidak dibunuh. Di antara mereka Ibnul Mughirah, dia balik cerita kepada musyrikin Mekah tentang apa yang berlaku peperangan yang tercetus di bulan haram. Sedangkan bulan ini adalah bulan ditegah. Ceritanya macam tadi. Manakala umat Islam menegaskan peperangan itu tidak berlaku di dalam bulan Rajab, ianya berlaku pada bulan Jamadil Akhir. Sekarang tuan-tuan, Ustaz, apa yang berlaku sebenarnya? Berlaku perselisihan. Musyrikin kata pembunuhan itu berlaku di dalam bulan yang ditegah untuk berperang. Umat Islam kata tak, sebaliknya ianya berlaku pada hari yang terakhir daripada bulan Jamadil Akhir, bukan di dalam bulan yang ditegah untuk berperang. Jadi secara tidak langsung ianya menimbulkan satu masalah di sisi musyrikin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkara ini. Bagi mereka isu besarlah. Apa ni Muhammad langgar, bulan haram pun perang juga, bulan haram pun bunuh juga. Sebaliknya di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan, sebelum kita lihat. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu ada sebesar, tetapi menghalang orang daripada jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang daripada memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya, lebih besar dosanya pada pandangan Allah. Dia orang berbalas tentang bulan haram ataupun tidak. Mereka mengaitkan pembunuhan itu dalam bulan haram. Manakala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semula ada benda yang lebih besar daripada itu, daripada berperang daripada bulan haram, iaitu menghalangi orang dari Masjidil Haram, mengeluarkan penduduk setempatnya, seperti mana apa yang berlaku kepada baginda alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat tuan-tuan, dan mengusir penduduk sekitarnya lebih besar dosanya pada pandangan Allah, sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Tuan-tuan pernah dengar tak ungkapan ini? Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Pernah dengar? Kan? Makcik kena fitnah. Jadi makcik pun upload. Macam biasalah, orang lama kan dia biasa suka upload. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Tuan-tuan, apa maksud fitnah di sini? Kita faham bila sebut fitnah, ianya adalah kita melemparkan tuduhan tanpa asas. Betul tak? Bila sebut fitnah, kau ni fitnah akulah. Apa makna? Kau ni menuduh aku tanpa bukti, tanpa asas, tanpa dalil. Itu maksud kita. Sebaliknya fitnah yang dimaksudkan di sini bukan seperti apa yang kita faham. Apa maksudnya di sini? Fitnah maksud di sini bukan itu. Sebaliknya, ianya berunsur penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan kaum muslimin. Faham tak? Bukan fitnah yang kita faham biasa itu, tak. Fitnah maksud di sini adalah penindasan. Itu lebih besar dengan apa yang mereka buat. Dia orang balas tentang bulan haram ataupun tidak, apa yang dia orang buat, dia orang bunuh umat Islam. Seperti mana apa yang berlaku pada siapa tuan-tuan? Dibunuh di kota Mekah. Siapa? Saya tak yakin tuan-tuan perempuan bersama dengan saya ataupun tidak. Saya faham. Dah 12.30. Dah 12.30 saya faham tuan-tuan. Soalan saya yang terakhir untuk kali ini. Siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh ketika di kota Mekah dulu? Umat Islam. Yang dibunuh tuan-tuan. Di antara mereka Yasir dan juga isterinya. Isterinya nama apa? Sumayyah. Dan muncul keluarga pertama yang terbunuh di jalan Allah. Ini berlaku kepada mereka. Jadi dikaitkan daripada peristiwa tadi, penindasan, penganiayaan kepada umat Islam itu lebih besar jika dibandingkan dengan perselisihan yang dibangkitkan oleh mereka tentang peperangan itu. Dia orang kata, ianya berlaku dalam bulan haram. Dia orang sangka benda itu dah besar. Padahal apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah, kepada umat Islam itu lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang mereka perselisihkan. Ini tuan-tuan, perempuan dan rahmat sekalian, jadi melihat masa yang cukup mencemburui kita. Jadi kita rasa sekadar itu sajalah yang sempat kita kongsi pada kali ini. Tuan-tuan, perempuan dan rahmat sekalian, saya memohon diberikan kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan. Perempuan, saya memohon diberikan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara.
Wallahu ta'ala a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.